Mana juga lah. Laksamana pertama kehormatan Penaung Jawatankuasa Askar Wataniah Negeri Kedah. Jadi kena hadirlah majlis buka puasa Jawatankuasa Askar Wataniah ni yang dinaungi juga oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda. Hadirin hadirat sekalian, malam ni ceramah sebagai pengarah pilihan raya, kan? Bukan Menteri Besar. Menteri Besar ni dia kata tak boleh kata apa, duk kena duk diam ya, baru jadi Menteri Besar yang baik. Kalau duk cakap tu kan, dia pun kata Menteri Besar kaki gaduh. Yang saya duk bergaduh dengan orang tu orang itu pasal saya pengarah pilihan raya. Pengarah pilihan raya PAS dan juga pengarah pilihan raya PN. Bukan saya nak gaduh. Saya nak membetulkan kesilapan-kesilapan. Membetulkan tanggapan-tanggapan rakyat Malaysia, orang ramai, penggemar-penggemar walaun dan walanon yang sering harus diperbetulkan ialah walanon yang senang memahami walaun. Tahniahlah sekalian walaun. Untuk walanon sekalian, dalam isu terkini yang membabitkan Sanusi, seminggu dua ni walaupun puasa, tapi benda-benda yang tidak benar tetap disebarkan oleh walanon untuk menyerang, bukan saja menyerang Sanusi lah, menyerang negeri Kedah untuk membina persepsi bahawa Kedah akan mengalami kerugian sekiranya mengekalkan Perikatan Nasional sebagai kerajaan negeri, kerana Perikatan Nasional di peringkat persekutuan adalah pembangkang. Untuk memastikan negeri Kedah Darul Amai ini maju, beruntung kata orang, dan mendapat bantuan peruntukan daripada kerajaan persekutuan, maka rakyat negeri Kedah mesti memilih Pakatan Harapan yang diketuai oleh Dr. Mae Saleh. Sekarang ni diketuai oleh Datuk Zamri. Saya rasa tuan-tuan tak kenal Datuk Zamri. Datuk Zamri ni adun suka menanti. Macam mana nak jadi MB orang tak kenal? Dr. Ismail Saleh tak boleh jadi MB pasal dia satu-satu. IC dia satu-satu. Dia nak jadi MB Kedah kena 02. Satu-satu ni Terengganu. Saya tahu pasal bini saya orang Terengganu. Satu-satu tak boleh. 07 pun tak boleh. Jadi hak duk berharap ni mungkinlah YB Zamri lah kot. Tapi orang tak kenal dia. Tak popular. Tak cari lo. Ceroy lah, ceroy. Sekarang ini kemarin minggu lepas dibina soalan di Dewan Rakyat tentang tanah rezerv Melayu. Kononnya negeri yang paling banyak kehilangan tanah rezerv Melayu ialah 3 negeri. Perak, Kedah, satu lagi saya tak ingat. Tapi hak depan Ahbab tu Kedah. Paling banyak hilang rezerv Melayu. Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan tanya tiap usaha kerajaan tadi. Dia betul ke hak dia kata tu? Tiap usaha kerajaan kata tak betul tuanku. Angka tu tak betul.
Esok saya arahkan Datuk Pengarah PTG untuk mengadakan mesyuarat untuk memastikan berapa keluasan Reserve Melayu di Kedah, berapa yang asalnya, berapa yang baki. Tuan-tuan sekalian, ada 3 negeri di tanah Melayu ni yang memiliki tanah Reserve Melayu terbesar, iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu. Tetapi dibina naratif di Parlimen seolah-olah Kedah telah kehilangan Reserve Melayu sehingga tak ada baki lagi. Tuan-tuan sekalian, baki pun ada 700,000 hektar lebih lagi. 700,000 hektar lagi. Negeri Perlis, negeri Mursyidul Am kita ni, keluasan dia 80,000 hektar. Satu negeri tu 80,000 hektar. Kita baki tanah Reserve Melayu 700,000 hektar. Berapa kali negeri Perlis? Kalau nak banding dengan Perlis, kita tak usahlah banding dengan Perlis, banding dengan negeri lain. Saya minta Datuk Pengarah PTG buat mesyuarat besok, keluarkan angka yang tepat, tunjukkan persentage tanah Reserve Melayu Kedah berbanding dengan keluasan negeri ini. Keluasan negeri ini, dan tolak keluar keluasan tu tanah hutan simpan. Pasal tanah hutan simpan bukan Reserve Melayu. Kita simpan hutan 341,000 hektar. Kita simpan, tak hilang. Tanah duduk ada situ. Tapi itu bukan Reserve Melayu, tu hutan simpan. 341,000 dah tu. Mik Penang, Perlis, Singapura, letak situ, tenggelam 3 negeri dalam hutan tu. Besarnya hak kita simpan, tapi itu bukan Reserve Melayu. Reserve Melayu ni hak kita duk bagi geran. Hak bagi geran. Geran mukim, geran negeri. Itu tanah Reserve Melayu. Tuan-tuan sekalian, dasar yang kita buat tentang Reserve Melayu ialah kalau hang ambil Reserve Melayu, jadikan tanah bukan Reserve Melayu, hang kena ganti. Ganti mesti lebih paling kurang 5% daripada hak hilang. Itu dasar kita. Maknanya kalau kita buka satu kawasan industri, kawasan industri ni kita tak boleh Reserve Melayu pasal Kelang tu main luar negara. Di luar negara mana ada Melayu? Kelang tu kena dapat status Melayu, tak dapatlah dia international. Jadi tanah tu kena dicabut keluar tanah Reserve Melayu, diganti tang lain. Tanah Reserve Melayu, dia kena beli tanah di tempat lain. Tanah open title ni, jadikan tanah tu Reserve Melayu, ganti balik hak ni. Tapi hak ganti tu mesti sekurang-kurangnya 5% lebih besar daripada hak hilang. Itu dasar negeri. Kalau value dia, katalah kita cabut keluar di Sungai Petani, diganti di Kubang Pasu. Kubang Pasu tu hujung sikit. Value dia lebih tinggi hak Sungai Petani. Hang kena tambah duit. Supaya value tu jadi sama, duit tu kerajaan negeri pegang. Tuan-tuan sekalian, begitu ketatnya dasar tanah Reserve Melayu di Kedah. Depa kata Kedah tak ada Reserve Melayu. Hampa jangan percaya sangat hak cakap di parlimen, daripada ketua sampai anak buah semua bohong atas darat. Bohong atas darat ni kalau bohong dalam sungai tu basah juga kan lah. Ni tah darat ni kering-kering yang bohong. Itu saya kata bohong tah darat. Dia mengundang kita untuk memperbetulkan kesilapan yang sengaja direka tentang negeri kita. Bila kita perbetulkan kesilapan tu, dia kata kita cari gaduh. Ini masalah orang ni, walak non. Ini hari ada kesembang kedai kopi. Mana mamak tu, ada sini kah? Ini hari. Dia kata ni lah tu. Ini hari kan lah. Tuan-tuan sekalian, kita bukan nak cari gaduh. Buat apa nak gaduh?
Tak guna sekupang memerintah sambil bergaduh ni. Tapi kalau hak kita dicabul, hak kita tidak diberikan, gambaran buruk ditimpakan kat kita dengan tidak benar, fakta-fakta yang tak ada kebenaran, kita mesti lawan untuk betulkan kesalahan tu. Kalau memperbetulkan kesalahan tu adalah satu tindakan mencari gaduh atau mengisytiharkan perang, maka saya akan berperang setiap hari. Betul tak Ustaz Syarilum? Saya ada ni panglima baru. Lepas ni jenis cerai apa? Mohon tak darat cerai ambil. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tolong perbetulkan kesilapan dia, dia anggap satu usaha memerangi dia, itu orang bodoh. Orang cerdik ni, kalau dia buat silap, kita tegur dia. Hang silap, yang betulnya yang ni. Dia patut ucap terima kasih kat kita. Bukan ucap terima kasih dia. Bukan ucap terima kasih saja, dia kena bagi duit lagi. Pasal hang betul aku. Ni dak ni. Dahlah kita tolong berbetul dia. Betul tanggapan orang ramai yang terpengaruh dengan mohon atas darat tu. Maka kita telah bina satu perkara yang betul dengan syarak, menyebarkan benda yang betul tentang fakta negeri ini. Syarak nak betul, mana boleh mohon. Bila saya betulkan, patut dia ucap terima kasih dan dia bagi ya duit. Bagilah duit sikit, duit raya ke, duit apa-apa lah kan lah. Barulah seronok lagu tu. Ni dak. Bila kita perbetul kesilapan dia, dia teruskan lagi kesilapan tu dengan cara yang lain pula. Pi buat TikTok pula, suruh orang lain cakap pula, pi buat majlis lain pula. Maka selama-lamanya lah kesalahan tu menjadi satu kebiasaan. Lama kelamaan apa yang tinggal untuk rakyat membuat penilaian. Orang menilai atas perkara yang tidak benar. Bila menjadi perkara yang tidak benar menjadi asas untuk orang membuat pendirian atau penilaian, maka negara ni akan rosak sehari demi sehari. PAS berjuang untuk memperbetulkan keadaan ni. Negeri ni tak boleh rosak oleh orang yang loklak. Dia berkata saya pula loklak. Punya baik macam ni loklak lagi. Kita cakap terus terang. Cakap yang betul. Saya kata bila saya betul, siapa pun mai nak lawan bila saya betul. Hampa mai ya. Kita lawan. Saya pula lawan sampai saya menang. Mana ada orang lawan nak kalah? Saya mesti lawan sampai saya menang. Dan saya akan bersandar kepada fakta-fakta yang betul saja. Itu tentang tanah rezerv Melayu. Besok akan dikeluarkan satu angka. Hampa tunggu Ustaz. Apa nama menteri sumber asli tu nama Nik Nazmi. Dia ni orang kuat PKR. Anak buah Bang Non lah. Anak buah Bang Non lah. Nik Nazmi ni orang muda, lebih muda pada saya. Dia pun orang cerdik pandai. Tetapi oleh kerana kepentingan politik, maka disetkan. Soalan tu ditanya oleh ahli Parlimen Sungai Petani. Disetkan jawapan tu supaya nak tunjukkan Kedah ni telah mengenepikan kepentingan tanah rezerv Melayu. Esok kita jawab, hang tunggu, hang panas pungkok, hang lari. Saya kita nak berbetul. Kalau hang rasa hang salah, hang minta maaf. Tak minta maaf, aku tonyoh sampai hang lari. Yang kedua, tentang 5. Saya dah jawab sikit di Lostak kemarin. Tapi tak masuk TikTok. Tak ada dalam TikTok. Tak ada separakam dekut no. Ada keluar satu arahan kabinet. 22 Mac tarikh arahan kabinet tu. 22 Mac tu bulan ni lah. Bulan lepas. Ni satu bulan. 22 Mac 2 minggu lepas lah. Mereka mesyuarat kabinet buat satu arahan keputusan kabinet melarang Menteri Besar Kedah
terlibat dalam acara-acara persekutuan, termasuk 5 yang akan berlangsung di Langkawi pada 23 hingga 27 Mei bulan depan. Pada mesyuarat satu kementerian yang terlibat dengan 5. Dia 5 ni 2 kementerian utama. Kementerian Pertahanan, Kementerian Pengangkutan. Tetapi kementerian-kementerian lain pun terlibat dengan penganjuran 5 ini. Contoh, Kementerian Pelancongan. Contoh. Jadi ada satu kementerian yang terlibat dengan 5 juga. Ni berapa minit ni? 10 minit saya berhenti. Mereka buat mesyuarat pertama masa saya ada di Mekah. Saya pergi Mekah agak oi. Lok-lak pun. Saya bawa lah Setiausaha Sulit. Saya dan ketua Setiausaha Sulit adalah 2-3 orang lagi pergi Mekah. Masa tu diadakan mesyuarat kementerian ni kali pertama. Masa tu tak ada arahan kabinet lagi. Maka disusullah beberapa program kementerian tu, perasmian program tu oleh Menteri Besar Kedah. Baiklah kementerian ni. Pegawai-pegawai dia baik semua. Menteri dia pun baik. Sebab menteri dia orang Sarawak. Menteri dia bukan PKR, bukan PH, bukan Pakatan Harapan. Menteri dia GPS. Jadi dia tak apa nak peduli dengan politik Semenanjung ni. Jadi dibuat keputusan beberapa program kementerian akan dirasmikan oleh Menteri Besar Kedah sebagai tuan rumah. Keluarlah minit, tapi masa itu pegawai saya tidak hadir. Bila keluar minit mesyuarat, dipanggil mesyuarat yang kedua. Maka Setiausaha Sulit saya hadir. Adalah beberapa jabatan lagi hak negeri ni hadir. Bila hadir, bila dibentang minit yang lepas, adalah program tu. Tapi mesyuarat tu adalah untuk memindah program yang disusun pada mesyuarat pertama. Pindaan itu kerana ada satu arahan kabinet, keputusan kabinet. Keputusan kabinet tu dia main retas saat ni. Retas tu ada bingkai. Macam surat lama-lama tu lah. Dia ada bingkai, saya tahu pasal mesyuarat Esko pun keluar keputusan lagu tu juga. Dia ada bingkai, ada cok mohor. Ada tu lah, macam bintang tu. Itu keputusan kabinet. Bila keputusan kabinet, dia akan menakluki semua agensi dan kementerian. Kenapa tu? Itu keputusan kabinet. Keputusan kabinet itu menyatakan Menteri Besar Kedah tidak boleh terlibat dalam apa-apa acara persekutuan. Lebih kurang lagu tu adalah alasan gerbuk demak. Maka jadual yang susun saya nak rasmi program di 5 tu terpaksa dipindah. Dia tanyalah pegawai saya, tak ada orang habaq kah? Dia tak habaq apa? Ish, saya nak habaq apa segan? Segan pasal apa? Dia kata kami nak pindah jadual ni. Pasal apa? Pasal ada arahan kabinet. Tapi dia tak bawa lah arahan kabinet. Tuan-tuan jangan tanya saya ada ke tak arahan kabinet tu. Jangan tanya lagi. Buat duk diam dulu. Dia tunjuk dalam handphone dia. Ni dia arahan kabinet. MB Kedah tak boleh terlibat program persekutuan. Termasuklah program kementerian ni. Maka kami kena pindah. Tempat MB diganti oleh SUK, Setiausaha Kerajaan Negeri. Jadi pegawai saya pun nak kata apa arahan kabinet. Dia balik, dia mai lah briefing saya. Datuk Seri guni, saya kata tak apa, terima kasih. Lepas pada ni mesyuarat akan datang apa-apa pun hampa kena pi. SUK pun kena pi, panggil mesyuarat kena pi. Nak urusan pentadbiran kena jalan, saya tak boleh pi, tak apalah, biarlah depa buat. Hampa kena pastikan 5 berjalan lancar. Tapi saya nak komplain lah pasal apa. Saya tak boleh pi. Jadi saya nak guna saluran lain. Kerja-kerja ni kena berjalan terus. Jadi saya kontaklah beberapa agensi penting. Khususnya SADA. Yang nak bekalkan air ke Langkawi. Hampa jangan duk buat kerja kotor. Hampa pastikan air ke Langkawi pada masa 5 ni berjalan paling baik sekali di dunia. Pasal bukan ada sumber air lain dah.
Daripada Sungai Baru Perlis, loji kita tu, dia pakai submarine pipe dasar laut sampai ke Langkawi. 46 km pipe tu. Sampai di sana ada loji agihan, ada tempat kita tu himpun. Kemudian tu kita agihkan melalui jajaran pipe kita. Kalau 5 tak ada ayat, tuan-tuan bayang. Delegasi antarabangsa main, mereka berak tak basuh, tak apa. Ni delegasi dalam negara ni. Berak-berak flash-flash ayat tak ada. Tuan-tuan bayang. Malu tak kita? Malu kita. Jadi jangan bagi malu negeri Kedah. Hampa pastikan ayat cukup, ayat ada. Hal tu saya rasa paling mustahak sekali. Kemudian Majlis Bandaran, Majlis Bandaraya, Idaman di bawah SW Corp. Mereka kena pastikan kutipan sampah. Di Langkawi memang ada isu sampah. Sebab dulu mereka bina incinerator tak siap-siap sampai lah ni. Jadi isu-isu macam ni kena settle untuk pastikan 5 berjalan baik. Tapi saya kena tunjukkan bahawa kerajaan yang kita ada ni telah balik 30-40 tahun ke belakang. Bila mereka takut kat kita, duk cakap tentang mereka yang tak betul itu, mereka blok kita. Macam kita duk bahas dalam WhatsApp tu lah. Dia tak boleh jawab, dia blok kita. Jadi bila hang nak pandai? Dia orang nak pandai ni, walaupun hang tak boleh jawab, hang kena baca dalam WhatsApp tu. Baca sampai hang cerdik. Jangan blok orang. Blok orang sampai bila tak dapat. Jadi saya kata dia blok saya ni kerja 30-40 tahun dulu. Sekarang ini, orang jadi kerajaan nak berlumba-lumba buat kebaikan. Tunjuk prestasi paling baik sekali. Kita boleh pakat dengan siapa saja untuk bawa kebaikan kepada rakyat, faedah kepada negeri. Kita pakatlah dengan siapa pun, mai kita usaha sama-sama untuk bina